Sementara di negeri paling utara di Semenanjung iaitu di negeri Perlis. Perlis bersama dengan Kedah membentuk kawasan jelapang padi negara. Bagaimanapun peralihan masa dan perencanaan ekonomi menyaksikan sumbangan pertanian semakin kecil berbanding dengan perkhidmatan ataupun pelbagai aktiviti ekonomi lain. Timbul persoalan bagaimanakah keadaan masyarakat yang masih lagi terbabit dalam pertanian. Kita tinjau pendapat mereka yang bekerja di ladang dan juga mereka yang turun ke laut dalam hal ini. So, boleh cerita sikit kita lah ni kat mana dan apa aktiviti utama kawasan ni? Di sini Paya Kelubi, dia kawasan berseri. Jadi di sini ada penanaman harum manis. Jadi kami di bawah harum manis, di bawah kelompok harum manis lah, Jabatan Pertanian dan Peladang Negeri. Kak Sum punya 1 tahun sekali je kan, ya. Ambil hasil buah dah, Ya. dan buah. Ya. Boleh cerita sikit macam mana mungkin mereka nak agak macam mana pendapatan dan pelaburan kan. So berapa kita buat masuk dan berapa kita boleh dapat bila hasil jualan tu. Okey, sebab kita selalunya dari bulan 12 sampai bulan 5 dalam kaedah dia berbuah dan kita boleh buat jualan. Tapi dari musim dari bulan 6 sampai bulan 12 pula itu kita kos keluar. Itu. Jadi kalau ikut macam saya baru ni saya buat kos dia ada 10,200. Okay. Tapi pendapatan saya tahun ni saya dapat 82,000. Tapi yang betul-betul 74,000 lah yang ni. Kalau padi, apa kata kalau tak ada bantuan kerajaan dia pun tak boleh hidup. Baja, payah, racun, payah dan sebagainya. Tapi kalau harum manis ni macam mana? Tak ada lah masalah sebab apa? Kita Jabatan Pertanian dengan Peladang, kita ahli peladang, ahli pertanian apa semua memang dibantu. Kalau kita kata jabatan tak bantu pun insya-Allah kita boleh buat sebab baja pun kita baja apa yang kita patut bubuh, racun apa yang patut kita bubuh sebab di luar dijual. Okey. Kak Sum, saya nak bagi Kak Sum wakil rakyat negeri Perlis ni. Pasal Kak Sum ni seorang usahawan yang berdaya saing lah. So kita tahu pilihan raya pun dah dekat semua. Kalau orang tu nak undi Kak Sum lah, nak Kak Sum undi dia, apa yang Kak Sum rasa dia perlu bawa untuk membela nasib peladang macam Kak Sum ni, terutamanya di Perlis. Kerana kita mau aspirasi orang yang berdaya maju macam Kak Sum ni turut diwakili. Maknanya kalau seorang pemimpin tu harus mengambil kira dan tahulah benda-benda macam ni kalau dia nak jadi pemimpin kawasan ni. Jadi untuk kawasan ni, apa yang Kak Sum tak kira lah siapa pun naik atas, tapi benda yang dia kena tengok untuk peladang harum manis ni apa? Bagi saya lah sebab kawasan Paya Kelubi ni kan harum manis tadi sebab kita kata lubuk mai. Jadi kalau boleh kan baik kita cubalah dari Perlis kita pergi Amerika ke Korea ke Jepun ke sebab di sana penanaman tanpa racun. Pendedahan dia tak kacau lah dengan kita kata masalah-masalah tertentu sebab di sana kalau boleh kerajaan Malaysia kerajaan Malaysia lah buat yang terbaik sebab harum manis tadi nak bagi Perlis kecil. Ya. Kalau boleh nak bagi saya lah ingat kalau kata nak bagi suruh Perlis ni kerajaan Malaysia boleh buat bumbung untuk ni pasan boleh. Okay. Sebab dunia pun nak makan harum manis. Wow. Dia kalau nak bagi maju lagi ni, kita agensi lagu Jabatan Pertanian, Mardi, Fama, depa kena demai tengok lagu mana masalah buah ni. Dalam politik ni kalau siapa pun jadi pemimpin kata pertanian ni jangan duduk abai kan. Kena turun padang mai tengok rakyat. Harapan saya lah kan, harapan saya harap pada kerajaan dan sebagainya, jalan-jalan asas ni, jalan ladang kena ada, jalan-jalan masuk ni orang luar maklum kita kata negeri Perlis ni, boleh kata negeri, bukan kata dekat negeri, negara lain pun dah masuk.
nampak dalam industri perikanan, bot nelayan zon A ni dah lebih jauh maju. Yang mampu menggunakan nelayan pekerja daripada 3 orang hingga ke daripada 8 hingga ke 10 dan mampu memboleh pulangan hasil-hasil ketangkapan yang lebih tinggi berbanding dengan zaman 20 tahun yang dulu. Cuma harapan saya Dalam ke muara sungai. Pihak kerajaan boleh mendalam ke muara sungai ni lah, biar mendekati kami lagi kan. Harapan kami ya, kalau boleh tu pihak LKM boleh memasarkan ikan kami ni ya. Saya dulu mula-mula buat ni hak benang ni ya, lebih kurang dalam 3 penyuruh. Lepas tu dapat penakan saya dia bagi lagi kat saya. Dapat penakan dia bagi kat saya lebih kurang dalam 5 penyuruh pula. 5 penyuruh. Lepas tu dapat penakan saya meninggal. Dia bagi kat saya benang hak dia sewa tu dia bagi saya buat semua. Kalau semua tu ni padang hak balik tu lah, kalau habis lah saya buat. Saya habis. Lepas tu saya orang bagi lagi lopok balik tu kan. Dah saya lopok balik tu ada apa-apa belah long. Banyak belah long lah balik tu saya. Dah kita ada anak ni, kita nak kerja bagi lebih sikit lah. Kita kerja bagi lebih sikit lah. Yang saya pergi buat kerja luar kan. Macam kita duduk tunggu benang pun dia 6 bulan sekali. Dan lepas tu kita pergi buat kerja lain pula. Sementara kita boleh usaha balik benang ni. Yang kita nak boleh usaha yang tarik kedua lah kita kata nak. Kita nak usaha balik. Dan saya boleh usaha benang pula cerita bagi tu. Saya tak pergi buat kerja dah. Saya duduk pisah benang. Ada habis benang pula tu, saya pergi buat kerja lain pula. Saya kerja ni, saya tak kau lah. Siang malam saya kerja. Saya kerja. Macam dah benang ni kita buat pun bila kita tak tahu dah. Pasal mada apa semua dia bagi dah. Mada dia bagi baja kan, racun semua dia bagi. Dia bagi. Pasal itu yang kita duk boleh hasil banyak. Boleh hasil banyak. Nak rasa segan nak main kan? Dekat hospital ada. Tak segan lah. Kalau tak segan lagi bagus kan? 5 kilo. Jadi kalau boleh cerita sikit mula-mula dulu bagaimana mula. Pasal mula-mula dulu dengar kata sawah padi tu penting tapi ada sikit lah dah boleh buat industri kecil sederhana, masih lagi boleh buat padi tapi lagi banyak. Kalau boleh cerita sikit daripada zaman dulu sampai lah macam mana? Macam ni lah, masa tu tahun 87 kan, dah dapat anak seorang. Sebelum tu dah tak ada anak lagi kan, memang bendang tu sikit lah, sawah tu sikit lah. Dalam 3 penjuru kan, habis tu dah dapat anak tu mungkin fikir lah kan, nak bagi lebih sikit lah pendapatan kan. Lepas tu abang mula dapat bendang dalam 2 relung lebih macam tu lah. Kalau perlis ni memang relung-relung lah kan. 2 relung lebih. Lepas tu dah daripada duit yang kita dapat tu, kita simpan kan. Simpan dalam 3 tahun lebih-lebih kot. Tambah lagi lah. Sebab dah ada orang nak sewa. Lepas tu sejak lahir anak yang last kali tu kan, tu kok kena tekanan darah tinggi. Lahir dekat anak tu, kok cuba buat rempeyek ni lah. Lepas tu memandangkan dia perlis ni masa tu kurang sangat rempeyek ya. Okeylah pendapatan dia alhamdulillah lah boleh. Elok-eloknya tu memanglah kalau ada orang kata macam orang bagi bantuan tolong mesin, contoh dia kan mesin sebab kita cuma bancuh letak situ dia on sendiri, kita cuma ambil yang dah siap masak tu okeylah kan. Tapi seboleh-bolehnya tu naklah juga macam tu kan. Lagipun kalau kuih kita dekat perlis saja pun rasa-rasa orang luar pun kalau dia try mungkin dia rasa sedap ke apa, kita tak tahu juga yang tu kan. Itulah. Sungai Petani mendapat limpahan terus kepesatan ekonomi negeri Pulau Pinang ditambah dengan pelaburan pihak swasta dalam bidang pembuatan dan juga industri perkhidmatan. Rata-rata rakyat Sungai Petani yang kami temui mahukan Sungai Petani kekal dengan kos sara hidup yang berpatutan
dan juga sistem perbandaran yang cekap dan efisien. Kalau boleh ditambah dengan pemakin baru bagi menjadikan Sungai Petani sebuah bandar yang lestari sifatnya. Kalau ikutkan dalam Sungai Petani ni memang terkenal dengan perindustrian lah. Daripada kilang-kilang orang kata macam cendawan tumbuh kan. Tapi untuk orang kata kilang pun mungkin macam saya sendiri, bidang saya agak orang kata sukar sebab dalam kilang ada beberapa HR je yang diperlukan. So benda ni orang kata peluang tu agak tipis kalau dibandingkan dengan KL lah. Orang kata kalau walaupun dalam SP masih ada memang banyak dengan sektor perkilangan perindustrian, tapi buruh asing tu masih lagi memainkan peranan lah. Majikan macam sektor perkilangan, diorang lebih better ambil pekerja-pekerja asing sebab bagi diorang kos murah. Pekerja-pekerja asing ni diorang rasa janji dapat, tak apa. Tapi macam kita tempatan, macam-macam lagi orang kata yang perlu kita tampung. Sungai Petani ni memang orang kenal, orang kata bandar yang cepat membangun. Seperti KL orang kata bandar pusat, Shah Alam apa semua kan. Tapi bezanya yang saya nampak macam KL dia jadi satu tempat yang orang kata sentiasa jam, padat penduduknya sebab penduduk-penduduk sekitar semua tumbuh kepada KL. Jadi Sungai Petani ni orang kata walaupun duduk dalam Sungai Petani, stres dia memang tak ada macam orang KL. Duduk kat SP ni semua ada. Bukannya masih ada benda yang tak ada, tapi bagi saya banyak yang ada. Contohnya macam pasar raya memang mudah dekat sini. Tak ada masalah. Memang macam cendawan tumbuh. Harga murah. Kemudian kita punya perumahan pun banyak. Kita punya dari segi living cost masih affordable lah. Affordable. Bagi saya satunya mungkin Sungai Petani ni gah tapi dia belum ada lagi institusi pendidikan yang gah. Sama seperti nama Sungai Petani lah. Yang ada yang paling dekat pun orang kata kalau universiti tu yang paling dekat UiTM Merbuk. Tapi still lagi luar daripada Sungai Petani. Orang Sungai Petani hidup aman, transport okey, orang kata akses lah jalan raya, semua okey, pembangunan okey, tapi tempat riadah untuk rakyat belum ada. Bukan tak ada, tapi yang ada cuma satu je, Taman Jumbli Perak. Walaupun orang kata kita duduk aman kat sini, tapi riadah tu rakyat masyarakat kita nak juga bersama family hujung minggu. Kita belum ada taman, orang kata taman tasik ke apa. Saya rasa sebagai seorang pemimpin, apa-apa pun dia nak decide pun saya rasa yang paling penting dia akan tengok apa penduduk tu akan dapat. Apa idea yang dia cuba bangunkan, apa yang penduduk tu akan dapat, dan dia sebelum apa-apa idea dia kena cari respon dulu. Orang kata berunding apa yang rakyat nak, apa yang tak cukup. So jadi Sungai Petani ni sebenarnya boleh jadi satu bandar yang perlu dikawal. Maksudnya dari segi orang kata kebersihan dia, boleh jadi satu bandar yang cantik sebenarnya Sungai Petani ni. Kita pun banyak juga bangunan yang unik dari segi sejarah tapi tak dijaga sepenuhnya. Kat Sungai Petani is like one stop center. Not a very big city, not city, it's like a town. Tapi it's complete. Maknanya kalau kita ada kerja, kita kerja kat luar, kita stay kat sini, so everything is just around your area. Tak payah nak susah-susah kan. So macam very simple life. Tidak ada orang kata macam stress sangat. Tak ada juga lay back sangat. Macam a very moderate face lah. Macam tu. Dekat Sungai Petani dia tak ada tempat sangat lah yang kita boleh pergi. Okey, takkanlah setiap weekend pergi jogging kan. Jogging pun susah, tak ada tempat jogging kan. Pun tak ada tempat. Mungkin terlalu crowded kot dengan orang. So basically kita akan drive ke Penang. So pergi Penang, pergi outing and then balik. Sebab mungkin tak ada tempat yang satu tempat yang spesifik. Bukan just untuk kita tapi juga untuk orang yang ada keluarga. Sebenarnya apa kekurangan setiap tempat tu, dan bila kita dah dapat satu, orang kata ni satu gambaran, okey, contohnya Alustar apa yang kurang sebenarnya, kita cuba yang tempat lain yang mempunyai dari segi mungkin potensi daripada infrastruktur contohnya, dia akan tolong jiran dia lah. Maksud is because kita dalam negeri yang sama kan. Lama-lama dia akan jadi equally balance. So equally balance dia tak timbul soal satu kawasan ni membangun je. Yang ni tertinggal kat belakang. Kalau kita tengok macam Sungai Petani, Endian. Sungai Petani, Endian is very obvious the differences dia dari segi development, dari segi lifestyle. Because sebab kita tak melihat apa kurangnya. Mungkin kita rasa kita dah selesa dengan apa yang kita ada, kita tak perlu nak ada apa-apa lagi. Jadi benda tu yang akan menyebabkan orang kata development tu tak equal lah sebenarnya. InsyaAllah mungkin 5 hingga 10 tahun akan datang tu saya rasa SP ni akan makin sesak. Satu benda sebab
Kena kontrol tu kan. Kena kontrol, makin sesak. Jadi kalau tidak ada perancangan yang orang kata baik dari segi planning, mungkin benda tu akan orang kata memberi kesan lah. Tapi if planningnya baik, maknanya banyak perkara kita consider dalam merancang sebuah bandar ni, I would say SP insyaAllah akan jadi macam KL. 5 to 10 years ahead. Important thing yang mungkin mesti ada lah dekat Sdn ialah sekolah agama lah. Sekolah agama dari segi sekolah rendah dengan sekolah menengah yang dimiliki oleh kerajaan, bukannya swasta. Kepesatan ekonomi Pulau Pinang masih bersandarkan kepada sektor pembuatan yang berteraskan buruh murah. Sebagai negeri yang berdagang, Pulau Pinang juga terdedah kepada sebaran kemelesatan ekonomi yang berlaku sama ada di Amerika Syarikat, Eropah dan juga seluruh Asia. Adakah Pulau Pinang sudah bersedia menghadapi sebarang kemungkinan ini? Sedikit sebanyak saya rasa menjadikan negeri Pulau Pinang sebagai sebuah negeri yang bergantung kepada pelabur asing untuk memacu ekonomi. Dan kalau kita lihat pembangunan negeri Pulau Pinang sejak tahun 60-an hingga ke hari ini merupakan the trust of the economy in Penang. Tetapi kita harus sedar bahawa pembangunan di negeri Pulau Pinang ini tertumpu kepada satu daerah sahaja, ialah daerah Timur Laut. Dan daerah ini, daerah Timur Laut yang saya sebutkan tadi merupakan satu daerah yang membangun dengan amat besar sekali. Tetapi kalau kita lihat masalah di Pulau Pinang yang paling ketara sekarang ialah masalah kesesakan lalu lintas, masalah urbanisasi. Pulau Pinang berhadapan dengan masalah urbanisasi yang agak meruncing. Dan ini saya rasa sekiranya tidak dapat diatasi, ia boleh menjadi sebagai satu keadaan di mana mungkin pelabur asing tidak mahu datang ke negeri Pulau Pinang. Pelancong tak nak datang ke negeri Pulau Pinang kerana apakah yang Pulau Pinang boleh tawarkan yang berbeza dengan kawasan-kawasan bandaraya yang lain. Dan saya rasa negeri Pulau Pinang ini keunikannya ialah seperti yang saudara Nazri sebutkan tadi, ialah daripada segi kepelbagaian etnik di negeri Pulau Pinang ini merupakan satu yang agak unik. Namun saya rasa kita harus mengetahui bahawa sekarang ini populasi negeri Pulau Pinang hampir 50-50. Pada dahulunya mungkin Pulau Pinang dilihatkan sebagai sebuah negeri di mana orang Melayu merupakan golongan minoriti. Tetapi sekarang populasi orang Melayu dengan orang bukan Melayu lebih kurang seimbang. Sekiranya Pulau Pinang dapat menarik ramai pelancong asing dan sebagainya, spillover effect dia ialah dari sudut peluang pekerjaan dalam sektor pelancongan. Namun kita tahu bahawa sektor pelancongan perlu seseorang yang ingin berkecimpung dalam sektor pelancongan ini perlu mempunyai kebolehan yang tertentu, terutamanya penguasaan bahasa asing, bahasa Inggeris, bahasa Arab ataupun bahasa Mandarin dan sebagainya. Ini saya rasa harus diberi penekanan lah. Kerana kita tahu apabila kita ingin menarik pelancong daripada luar, kita harus boleh menguasai bahasa, memahami budaya mereka. Dan apakah produk-produk pelancongan yang ingin kita tawarkan kepada mereka? Masalah utama di sini yang harus diberi perhatian ialah masalah bagaimanakah kita menyediakan masyarakat untuk berhadapan dengan persaingan, cabaran perindustrian kan. Ini saya rasa itu merupakan masalah yang paling rumit. Kerana kita tahu bahawa kerajaan sama ada kerajaan pusatlah seringkali bercakap mengenai human capital. Jadi human capital yang macam mana yang kita harus sediakan. Jadi itu yang menjadi persoalan kerana human capital ini juga bergantung kepada apa yang pasaran kehendaki, iaitu the market, di mana ekonomi dunia berada dalam keadaan tidak menentu. Ini akan memberi sedikit sebanyak impak kepada negeri Pulau Pinang kerana negeri Pulau Pinang merupakan negeri yang berdagang, negeri yang bergantung kepada foreign direct investment.
ia bergantung kepada the political climate di peringkat antarabangsa dan juga keadaan pasaran di peringkat antarabangsa. Dan kedua faktor ini merupakan di luar kawalan pihak kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Namun di negeri-negeri di Eurozone ini, mereka mempunyai satu apa yang dipanggil social safety net yang agak mampan. Dan ini dapat sedikit sebanyak menyerap impak di social displacement tadi. Tetapi kita tidak mempunyai satu social safety network yang baik di Pulau Pinang dan juga di Malaysia. Jadi perlu ini yang membimbangkan kerana kita tahu bahawa apa yang berlaku di peringkat global sedikit sebanyak mau tidak mau kita kena akui ia akan memberi impak kepada Malaysia dan juga negeri Pulau Pinang. Kalau kita lihat di pulau ini saja, memang orang Melayu susah hendak mendapat penempatan kerana kos-kosnya telah melambung tinggi. Tetapi orang Melayu di sini berusaha untuk menangani masalah. Sebab kita terjadi satu keadaan yang kita menempuh satu situasi survival. Pulihkan semula keadaan kita, maka kita harus mempunyai sesuatu strategi untuk menangani masalah ini. Sekiranya tidak, kita akan terus kehilangan kedudukan dan mungkin kuasa. Bagai Pulau Pinang, ia satu negeri yang memang mempunyai kemajuan. Kita lihat kemajuan. Tetapi dari segi pemikiran, memang lagi kita tidak memikir jauh. Kita masih memikir pemikiran 60-an, 70-an. Dan kita masih lagi bergantung kepada pihak-pihak tertentu. Sebab dalam membentuk DNA yang diperjuangkan, kita mesti ada satu naluri memberontak. Pemberontakan ini bukan pemberontakan memusnahkan, pemberontakan melihat keadaan sendiri, cabaran sendiri, memberontak terhadap tradisi. Dan DNA itu juga perlu dibentuk melalui saluran pendidikan. Jadi kita kena galakkan pemikiran yang out of the box, yang luar daripada yang biasa. Jadi kita melahirkan satu kelompok masyarakat yang melihat di sebalik realiti sekarang. Masalah kita dibuai dengan kebendaan realiti. Tak ada kita punya idealism ke arah mencapai agama kah, memperjuangkan hak dan maruah bangsa. Itu tak ada dah. Kita mahu satu NGO yang katalah ambil orang Melayu. Sanggup berdepan dengan sesuatu, tak kira siapa tu, memperjuangkan hak orang Melayu. Kita harus pupukkan penyatuan, unity. Sekarang ini memang terpisah. Masalah dia, tak ada negara di dalam dunia yang membenarkan 3 aliran sistem pendidikan berbeza. Tak ada. Di mana kita nak bertemu? Bahasa berapa banyak? Kita nak cakap macam mana? Kita, bagi saya di sini 2. Bilingual, English and Malay. Other can come. Pergi ke Amerika Syarikat, tak jumpa. Pergi ke Jepun, pergi ke mana, tak ada. So selagi ada 3 sistem ini, put me on record, kita tak akan dapat penyatuan. Jadi anak-anak Melayu ke India ke China, secara saya rasa we have become victim of circumstances. Jadi mangsa keadaan begini. Saya harap apa yang kita cadang di sini dalam program ini, saya harap pihak-pihak tertentu tengok-tengoklah. Ada setengah yang feasible, setengah tu tidak. Jadi
Kalau tidak jadi macam lainlah, kita buat seminar, konferens, mesyuarat, program ini tinggal program saja, tak ada. Lepas tu tahun depan program yang sama mari tanya perkara yang sama. Kita bincang sama, kita syok sendiri.